Nak tahu 3 sebab berat badan susah nak turun? Nombor 3 paling ramai zaman sekarang. Tengok sampai habis. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Makan Kurus. Jangan lupa tekan subscribe sebab dalam channel ni saya akan menceritakan cara untuk anda kurus hanya dengan makan. Baik, berbalik kepada topik. Anda dah kurang makan, anda dah follow makan nasi, pinggan, suku-suku separuh, anda dah exercise banyak, anda even buat intermittent fasting. Tapi sikit je kurus, kan? Tak banyak, tak pun tak kurus langsung. Betul tak? Jadi dalam video kali ni saya nak kongsikan 3 sebab kenapa berat badan anda susah nak turun. Yang pertama, anda masih terlebih gula. Macam mana nak tahu terlebih gula? WHO, World Health Organization, telah menyediakan garis panduan, iaitu kita hanya boleh ambil gula maksimum 2 sudu teh sahaja untuk satu hari. Okay, fine, anda memang tak makan gula, okay? Anda dah tak minum teh tarik, anda dah tak minum Neslo Ice, anda dah tak makan aiskrim, anda dah tak makan kuih-kuih yang manis, tapi masih lagi tak turun. Macam mana dengan air tin, air botol yang berkarbonat tu? Senang cakap, air gas. Air gas. Anda ada minum air gas? Okey, mungkin anda tak minum air gas yang bergula, tapi anda minum tak air gas yang ditulis kat situ tanpa gula dan tanpa kalori? Jeng. Kalau anda minum air gas yang tanpa kalori dan tanpa gula, bermakna itulah salah satu sebab berat badan anda tak turun. Tapi dia tulis kat situ kan, tak ada gula kan? Memang dia tulis tak ada gula kan? Betul, tak salah, yang dia cakap tu betul, dia tak menipu. Tapi anda pusing sikit air tu kan, anda tengok dekat ingredient ataupun kandungan, ada tak ditulis aspartame? Apa dia? Aspartame. Saya tak tahu sebutan ni betul ke tak, tapi lebih kurang macam tu lah. Tengok ni, aspartame. Apa itu aspartame? Aspartame itu adalah pemanis tiruan. Dan memang betul, aspartame adalah pemanis tiruan tanpa kalori. Betul, tak salah. Tapi ada kajian menunjukkan aspartame ni dia boleh kacau probiotik dekat dalam usus dan boleh menyebabkan peningkatan selera makan dan juga boleh menyebabkan rintangan insulin. Macam mana rintangan insulin tu? Tengok video saya yang ni, apa dia punca kepada kegemukan. Tu satu, air tin yang zero kalori. Satu lagi, anda pernah tak minum air jus buah yang dekat dalam kotak ataupun yang dekat dalam tin ataupun yang dekat dalam botol? Sama juga kan, manis tak? Manis. Ada gula tak? Tak ada kan? Dekat botol tu tulis tanpa gula ataupun tanpa gula tambahan. Betul, memang dia orang dah tak letak gula dekat dalam air jus buah tersebut. Dan bila anda cari ingredient dia pun tak ada tulis aspartame ke, gula tiruan ke, tapi dia manis. Tapi kamu kena ingat basic cerita pasal buah. Apa yang ada kat dalam buah? Kenapa buah tu manis? Manis buah itu datangnya daripada fruktosa. So fruktosa tu samalah dengan fruktosa yang dekat dalam gula tu. Apa masalah fruktosa? Fruktosa boleh menyebabkan berlakunya rintangan insulin. Sama juga, tengoklah video pasal rintangan insulin tu. Mungkin manufacturer tu pun tak sedar apa itu fruktosa, apa tu benda yang yang ada dekat dalam buah tu kan, kandungan buah. Yalah, dia orang ni ada doktor kan, kita tak tahu dia pakai doktor kan. Tapi itulah cerita dia, fruktosa. Masalah fruktosa ni bila kita ambil secara berlebihan, dia boleh menyebabkan rintangan insulin sebab dia tak ada serat. Tapi bila kita makan buah yang ada fruktosa, tak ada masalah, pasal buah tu kita makan dia ada serat. Buah tu kan banyak serat, kita bukan minum air saja. Kalau kita buat jus, kita pakai blender yang boleh hasilkan air dengan serat tu kan, kita ambil yang air tu kan, yang itu pun bahaya sebenarnya. Kalau kamu nak tahu, itulah salah satu sebab anda tak kurus-kurus. Pasal, aku minum jus buah kan, ada vitamin, ada mineral kan, tapi tertinggal satu bahan, iaitu serat. Bila tak ada serat, inilah menyebabkan buah tu bahaya kan. Fruktosa yang berlebihan menyebabkan berlakunya rintangan insulin, pun boleh menyebabkan kepada penyakit gout kan. Kan fruktosa tu kan menyebabkan hati kita berlemak dan boleh menyebabkan kita gout, dan dia boleh menyebabkan berlakunya rintangan insulin yang menjadi punca kepada obesiti. Itulah salah satu sebab lagi minum jus buah. So the moment anda dah tahu ni, anda tinggalkanlah air gas tanpa kalori dan juga air jus buah tanpa serat.
Anda tinggalkan ni, tengok dalam masa seminggu, 2 minggu, tengok ada beza tak dengan berat badan anda. Poin yang kedua, anda masih terlebih makan karbohidrat. Apa yang terlebih tu? Contoh, ada kawan saya ni, dia beritahu, bulan puasa ni aku berazam, aku nak turunkan berat badan, aku takkan makan nasi, aku nak makan roti dengan biskut je sahur dengan buka puasa. Planning tu memang power kan. Sebab katanya bila makan roti ni lagi cepat kenyang kan, makan biskut ni makan sikit je dah kenyang compare dengan nasi. Nanti nasi kan sama je kan, padahal sama je, tak ada beza pun, kenyang tu sekejap kan, jadi dah sejam 2 jam lapar balik. Itulah masalah karbohidrat ni. Sel badan kita dah rosak bila kita mengalami simptom rintangan insulin. Itulah masalah dia. Kita boleh makan roti dengan biskut ni memang kenyang sekejap, tapi tak lama lepas tu kita akan lapar balik. Dan juga hakikatnya glycemic index GI untuk roti putih dengan biskut ni lagi tinggi daripada nasi. Kenapa? Nasi ni originally dia tak ada diubah genetik dia. Biskut dengan roti ni kan daripada tepung gandum kan. Masalah tepung gandum ni, dia telah melalui proses kilang. Okey, apa yang berlaku masa proses kilang ni, dia juga disebut sebagai refine. Tepung gandum yang refine lah. Refine ni bila dah melalui proses kilang ni, tepung tu dah melalui satu proses dia memperhaluskan lagi tepung tu. Bila tepung tu lagi halus kan, kita tengok macam mana tepung gandum tu kan, penghadaman tepung gandum menjadi glukosa di dalam usus kita menjadi lebih cepat berbanding nasi yang tidak melalui proses kilang. Jadi bila kita makan lagi banyak roti putih, sebenarnya lagi cepat gemuk berbanding kita makan nasi saja. Tapi bukanlah kata boleh makan nasi tu banyak. Sama juga nasi tu still kita ambil kadar yang sikit berbanding dengan sayur, buah dan juga lemak. Tapi nak ceritanya di sini, roti tu bila nak kurus, kita makan roti dengan biskut tapi tak nak makan nasi, maka benda tu adalah satu ilmu yang salah. Sebab satu benda yang sama kan, lagi teruk lagi roti putih dengan biskut ni compare dengan nasi. Jadilah yang menyebabkan kita susah nak kurus. Poin yang ketiga adalah stres. Inilah yang sentiasa melanda diri kita, orang yang dah bekerja kan. Zaman-zaman kita ni zaman-zaman orang yang tengah bekerjaya kan. Kita tengah at the peak of our career kan. Zaman memang kita banyak kerja kan, balik lewat, ada je benda kan. Lepas tu kerja biasa lah, mestilah stres kan. Mustahil lah tak stres kan. Sebagus mana pun tempat kerja tu, mestilah ada stres kan. Tapi masalahnya adalah stres yang berpanjangan kan. Masalahnya stres yang sentiasa kena marah dengan bos, balik rumah pula kena marah dengan bini, kena marah dengan suami. Aduh, jam stres je lah hidup ni kan. Betul tak? Jangan risau, saya pun sama. Saya pernah mengalami keadaan stres yang macam ni kan. Kita pergi kerja dah le jam, dah stres kat situ, nak keluar awal pagi, balik tu jam lagi, pergi jam, stres. Lepas tu kena marah lagi dengan bos ataupun environment dengan pekerja-pekerja tak best, stres lagi. Lepas tu balik rumah jam, stres lagi. Sampai rumah kena marah nak dengan bini ataupun kena marah nak dengan suami. Dia punya stres tu berganda-ganda. So apa yang berlaku pada masa stres ni? Kita tahu stres ni punca yang boleh membuatkan kita gemuk je. Tapi apa sebenarnya yang berlaku ketika kita stres? Apa yang berlaku pada badan kita? Menurut seorang doktor, dia cerita bila kita stres, satu hormon akan dihasilkan oleh badan kita, nama dia hormon kortisol. Hormon kortisol ni masalahnya dia mengganggu banyak lagi hormon-hormon lain. Dan antara benda yang hormon kortisol ni ganggu adalah dia akan hantar signal kepada hati kita untuk mengeluarkan simpanan tenaga yang ada dekat kita pada masa tu untuk kita bertindak dengan pantas. Dia hantar signal ke hati untuk mengeluarkan simpanan tenaga dalam badan kita dalam bentuk glukosa, dan tak semena-mena paras glukosa ni akan meningkat dekat dalam darah kita. Dan yang kita tahu, bila banyak paras glukosa banyak, dia boleh menyebabkan berlakunya rintangan insulin. Satu lagi, hormon kortisol ni dia akan buat apa tau? Dia akan buat satu lagi benda nama adrenalin. Tahu kan adrenalin tu apa kan? Degupan jantung yang laju tu kan. Duk 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 kan. Bila kita stres kita macam berdebar kan. Apa yang berlaku pada masa tu? Dia berlaku tak semena-mena, betul tak? Bukan kita kontrol, kita tak boleh kontrol. Bukannya kita sendiri yang buat degupan jantung tu bergerak dengan laju. Dia berlaku secara semula jadi kan. Tuhan dah ciptakan jadi macam tu. Kenapa Tuhan cipta jadi macam tu? Sebab bila adrenalin ni ada, degupan jantung kita menjadi laju dan dia akan buka pembuluh darah. Pembuluh darah kita, saluran darah tu kan, dia akan buka dengan lebih besar. Kenapa? Sebab dia nak kita bertindak dengan pantas. Dalam masa yang singkat, tiba-tiba kita ada tenaga. Dalam masa kita ada tenaga tu, degupan jantung kita pula tinggi sebab ada adrenalin kan. Degupan jantung tinggi, pembuluh darah kita terbuka,
Dan bila benda ni bergabung, benda itulah yang membuatkan kita boleh bertindak dengan pantas. So itulah nak cerita pasal macam mana hormon kortisol yang terkeluar dia bila kita stres dan mengganggu badan hormon kita yang lain tu. Tapi zaman sekarang ni nak cerita orang yang kerja office kan. Bila kerja office macam tu lah yang terjadi tadi tu kan. Stres, pergi kerja stres, tempat kerja stres, balik kerja stres, balik rumah pun stres. Bila stres ni berlaku banyak kali kan, ni bukan cerita sehari dua terus jadi tak kan. Ini cerita dia bila kita dah berpanjangan, berlebihan, sentiasa stres, keep on stress kan. Bila berlaku banyak ni, so nampak tak paras glukosa tu hari-hari meningkat kan. Hari-hari paras glukosa kita meningkat dekat dalam darah kita ni kan. So apa jadi? Bila paras glukosa meningkat, pankreas keluarkan hormon insulin untuk bawa glukosa ni masuk ke dalam sel. Bila banyak pintu sel ni dah rosak, maka dia akan carilah sel yang paling mudah nak sumbat, iaitu sel lemak. So glukosa semua ni dah insulin bawa masuk ke sel-sel lemak, masa tu kita gemuk balik kan. Tak pun kita tak boleh nak kurus dah, yang mana simptom tu dipanggil simptom rintangan insulin. Faham tak? So itulah 3 sebab anda tak boleh kuruskan badan. Bila anda dah tahu dah 3 faktor yang menyebabkan susah nak kurus ni, so anda kontrol lah benda ni daripada terus berlaku. Jangan minum lagi air jus buah tanpa serat dengan air gas tanpa kalori. Jangan makan roti putih, biskut, kuih secara berlebihan, dan kawal stres. Okey, kita kawal lah stres dengan buat hobi yang kita suka ke apa-apalah saja yang boleh kawal stres kita. Okey, so itulah saja yang boleh saya kongsikan pada video kali ni. Ada tak antara 3 sebab ni yang menyebabkan anda susah nak turun berat badan, ataupun ada sebab lain? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel saya untuk terus mendengar tentang tips-tips mengenai cara untuk turunkan badan hanya dengan makan. Baiklah, jumpa lagi.